Okey. Selamat petang kepada semua pelajar yang hadir pada kelas cikgu pada hari ini. So, minggu ini adalah minggu ke-14 pembelajaran. Kalau diikutkan, tinggal 3 minggu lagi sebelum PA teori dan juga PA amali. Tapi disebabkan pandemik, mungkin ada perubahan lah. Mungkin cikgu pun tak tahu sebab cikgu-cikgu pun tidak dibagi tahu dan juga kemungkinan bersemuka mungkin akan bulan September. Kalau kamu ada baca news kan, ada KPM ada bagi tahu kan, kita akan mula bersemuka secara berperingkat hanya pada bulan September. Okay? So, pelaksanaan KV kita pun belum tahu lagi, belum pasti. Sepatutnya PA adalah hujung bulan Ogos kalau cikgu tak silap. So, mungkin dia ada cara lain lah macam mana kita nak buat. Okay? So, kamu punya PA masih sama macam dahulu, macam SEM lepas. Cuma yang SVM semester 1 sahaja yang adik-adik kamu tahun 1. Ada perubahan lah cara mereka buat PA. Contohnya caranya macam lepas mereka habis amali, akan terus ada sesi teori. Okay? Itu untuk yang terbaru lah. Kemungkinan mungkin SEM depan pun kamu akan buat yang sama juga. Mungkin lah. Tapi yang 2021 yang baru masuk, pelaksanaan mereka macam tu lah, 1 jam saja teori. Sebelum tu mereka kena selesaikan amali, habis sidang 1 selesaikan amali, terus mereka pergi ke sidang teori. Maksudnya mereka terus jawab teori lah selama 1 jam untuk vocational. Okay, itu pelaksanaan terbaru. Tapi kalau untuk kamu masih lagi ikut format yang sebelum ni. Okay, itu pengenalan untuk hari ini. Cikgu harap semua orang sihat. Sebab macam yang kamu perasan, Bintulu setakat ni macam agak panas kan. So, harap semua orang jaga kesihatan. Okay, cikgu harap semua nampak. Okay, sebelum tu cikgu akan apa ni? Postmortem dulu. Kita housekeeping dulu. Kita punya PB. Okay, cikgu harap semua yang berada dekat sini rasanya dah settle PB kot. Kepada yang belum lah. Kepada yang belum, mohon untuk lengkapkan. Yang pertama adalah kuis 1. Okay. Kuis 1. Lepas tu kuis 2. And then ujian bahagian 1. Ujian bahagian 2 dan juga ujian bahagian 3. Okey. Ujian bahagian 3 ni cikgu nampak belum ada sesiapa yang jawab lagi. Mungkin ada yang tak tahu macam mana nak jawab kan. So, kamu boleh tengok sampel. Okey, mana kamu nak tengok sampel? Kamu buka balik PDF yang cikgu share dekat WhatsApp minggu lepas. Okey. Dekat situ ada sampel jawapan macam mana cikgu jawab. So, kamu boleh ikut daripada situ tapi kamu akan lukis sendirilah. Kan, kamu akan tulis sendiri, type sendiri. Lepas tu ambil gambar, send dekat cikgu. Ataupun kamu boleh upload dekat sini, add file. Okay, ada button add file kan. So, kamu akan add file dekat situ. Dan submit lah. Okay, sangat simple sahaja. Minggu lepas pun cikgu dah bagi contoh jawapan. Kamu boleh ikut tapi ikut cara sendirilah. Isi-isi pun kamu boleh ambil sikit-sikit tapi jangan terlampau nampak obvious lah. Nanti masa SKM dia tengok jawapan sama kan. So, sebolehnya kamu ubah sikitlah jawapan untuk bahagian soalan dia kan. Yang pertama, dia minta graf. Okay. Graf tu memang boleh sama lah. Cuma mungkin cara kamu lukis tu lain, bentuk dia lain, color dia lain. Okay. Tapi graf dia memang akan menjadi satu graf yang sama. Sama juga macam rajah sebab dan akibat. Okay, cikgu tunjuk baliklah jawapan dia. Okay, ini contoh jawapan untuk graf yang minggu lepas tu. Okay. So, kamu boleh buat macam ni. Cuma nanti sebab kamu kan tulis. So, tulis dia memang akan lain lah. So, tak apalah janji graf kamu adalah seperti ini. Okay. So, nilai dia pun sama juga. So, ini adalah contoh jawapan. Kamu boleh tulis balik dekat paper A4 kosong ataupun kertas kajang tu. Lepas tu kamu ambil gambar. Lepas tu attach dekat situ kamu punya file. Okay.
And then kita tengok rajah sebab dan akibat. Okay, rajah sebab dan akibat pun boleh ikut, cuma design kan lain. So, kamu boleh ambil design yang lain. Isi pun kamu ambil 2-3 yang sama lah, tak apalah. Yang akan sama adalah pengeluaran ni, dia punya dekat kaki, dia punya dekat muka ni, dekat kepala dia, lepas tu tulang-tulang utama dia. Yang ni tulang utama, lepas tu ada manusia, bahan, kaedah, alam sekitar dan mesin ni tu boleh samalah. And then yang tulang kecil tu boleh ambil juga, tapi jangan terlampau, tukar ayat lah, tukar ayat. Jangan ambil secara betul-betul. Okay, so boleh sekejap saja dah boleh siap. Kamu ambil gambar, kamu submit, kamu upload kamu punya ruangan ni dekat sini. Okay, dia memang ada minta, okay, cikgu tunjuk contoh. Okay, contohnya kalau di perspektif kamu, dia akan tunjuk macam ni. So, berdasarkan jawapan tadi tu, yang ni kamu akan type, bukan type, lukis sendiri guna pensel dan pen. Okay, ambil gambar and then bolehlah add file dekat sini. So, add file dia boleh berbagai jenis, sama ada PDF ataupun handphone ataupun JPEG gambar lah. Okay. Dan juga sama macam ni. Rajah dan sebab dan akibat. So, soalan 1 tadi adalah jawapan dia adalah ni. Kamu boleh lukis balik, tapi lukisan tu kena lain daripada yang lain. Nilai dia boleh samalah sebab memang obvious soalan dia memang sama. Okay. Cara lukisan bentuk dia adalah seperti ini. Okay, ingatlah seperti ini, tapi cara kamu lukis adalah lain. Apa maksud cikgu cara kamu lukis? Maksudnya design kamu lah. Macam cara berapa, apa line kamu guna, apa color, semua tu yang lain lah. Tapi dia punya bentuk dengan tepi-tepi ni, X dengan Y ni, tajuk semua sama. Okay. Rajah sebab dan akibat pun sama juga dalam dia. Inti dia sama, cuma design kamu yang lain. Okay, kamu lukis bentuk ikan macam mana pun. Tapi contohnya pengeluaran ni sama semua. Manusia, bahan, kaedah alam sekitar, mesin ni pun sama. Dalam mini sub-sub ni pun sama juga. Okay, boleh sama. Kalau kamu nak ubah pun boleh. Okay, kalau nak ubah tu extra mark lah. Kalau lebih kurang ataupun sama, mungkin dia tak markah penuh. Okay. So, lepas tu, bolehlah upload dekat sini, add file. Dalam guna font pun boleh juga. Kamu akan akses kamu punya foto ke file. Okay, tu untuk penilaian bahagian 3, okay, iaitu bahagian esei. So, bahagian 3 ni bahagian esei lah, jumlah markah dia 20. So, kalau kamu tak jawab, sayanglah. Kalau yang ada yang jawab nanti dapat, tapi wajib jawablah, takut kamu punya ujian tu markah dia tak berapa nak menarik. Okay. And then, bahagian 2 ni pun isi tempat kosong saja, simple, 2 komponen kaedah kualiti. Maksudnya tadi 7 tools tu lah, apa, graf apakah, macam-macam kan, catagan, lepas tu graf bar, histogram, macam-macam kan. And then 2 peralatan PPE, contohnya pakai mask, Google, kasut, okay. Itu contoh-contoh peralatan PPE. Fungsi rajah sebab dan akibat pun ada dekat nota minggu lepas. Okay. 2 garis kasar bom pun ada dalam nota dan masuk tindakan. Semuanya dalam nota lah. Maksudnya soalan ni berulang-ulang saja. And then bahagian 1 ni pun senang saja. Kamu just klik. Lepas tu soalan yang kedua adalah betul atau salah. Setakat ni baru 10 orang saja. Cikgu harap ada penambahan lah untuk minggu ni. Okay, cikgu rasa yang hadir ni pun semua dah buat. Cuma tinggal beberapa orang lagi lah. Kuis 1 dengan kuis 2 pun sama juga. Kuis 2 hanya 13 orang. Tinggal berpuluh-puluh orang lagi. Belas orang lagi untuk jawab. Okay. So, cikgu harap semua orang boleh lengkapkan PB sebab markah akan di key in juga.
Okay, cikgu harap ada masa, dia drag masa jugalah untuk kamu ambil, untuk kamu siapkan juga. Harap dia drag masa untuk key in markah lah. So, for now, kamu usahakan untuk siapkan semua PB. Okay, PB ni nampak banyak, tapi soalan dia sebenarnya sikit-sikit saja. Okay, so kamu pun boleh jawab sikit-sikit. Sebab tu cikgu tak lengkap, tak buat banyak-banyak lah. Tapi cikgu tak buat soalan banyak, tapi cikgu buat by part. Bila by part dia, soalan dia sikit-sikit. Dan senang untuk semak jugalah. And then last sekali untuk PB adalah kamu punya amali. Okay. So setakat ni ada beberapa orang yang dah hantar amali. Okay, Sophia, Baron, Helester, Daniel, Esther dengan Dom. Okay, ada beberapa orang. So cikgu masih menunggu lagi yang lain untuk hantar amali lah. Okay, contoh amali lah cikgu boleh tunjuk cara kawan kamu buat. Okay, boleh juga dalam bentuk macam ni. Okay, kamu hantar gambar. So, nanti cikgu akan marking lah. Marking kamu punya kertas. Okay. So, kena ada format yang betul lah. Alamat, laporan, lepas tu tajuk, and then nama syarikat, and then dia punya rajas senarai semak. Okay. Yang ni jangan ikut 100% contoh lah. Kalau nak juga ikut 100% contoh, boleh. Cuma markah dia sikit lah. Okay. Kalau kamu dapat buat kamu punya ayat, kamu punya idea, cikgu memang akan bagi full mark 100%. Kalau dia tiru daripada contoh, cikgu tak dapat bagi full mark lah. Okay. Itu saja cara cikgu semak. Okay. So, last sekali adalah sign. Okay, sign pun penting juga. Bahagian tanda tangan ni. Okay, kalau yang buat dalam bentuk Word pun boleh. Hantar kepada cikgu sama ada PDF ataupun Word. Okay, kalau boleh PDF lah supaya dia tak lari-lari. Ini lama saya nak buka. Okay. So, harap semua yang ada dekat sini boleh usahakan juga untuk buat amali. Okay, amali laporan. Dia adalah amali, bukan kerja tangan lah sekarang ni. Kita fokuskan amali adalah amali kamu membuat laporan untuk sesuatu perkara tersebut. Contohnya kamu nak check something, kamu nak check TV kan. So, dia punya senarai semak masing-masing. So, kamu boleh fikirkanlah sebab TV kan dia satu peralatan yang memang ada dekat semua rumah. Kan? So, kamu boleh imagine ataupun kamu boleh secara general knowledge kamu, apa yang kamu nak tengok pada TV tersebut. Mesti kamu nak tengok benda yang bagus kan? So, kamu boleh masukkan dalam kamu punya senarai semak ni lah. Okay? Mula-mula amali dia minta cara pembungkusan. Tapi sekarang ni cikgu open. Kamu boleh check juga dia punya TV. Sepatutnya kamu just tengok dia punya pembungkusan sahaja. Sama ada koyak kotak dia tu, ada label ketak. Lepas tu ada kemek ketak koyak. Dia punya kotak tu. Okay? Tapi sekarang ni cikgu open kan. Kamu boleh tengok juga, fikirkan keadaan TV tersebut. Okay? Bukan hanya kaedah pembungkusan lah. Dia kaedah pembungkusan tambah dengan dia punya keadaan TV tersebut. So, harap dapat bagi idea untuk kamu buat. Okay, so itu saja untuk housekeeping PB. So, diingatkan semula, tolong selesaikan PB. Yang pertama adalah quiz 1, quiz 2, and then ujian. Ujian ada 3 bahagian. Okay, ujian bahagian 1 iaitu betul dan salah. Ujian bahagian 2 adalah jawab soalan pendek. Okay, isi tempat kosong ataupun jawab soalan pendek. Dan bahagian ketiga adalah esei di mana kamu kena lukis graf dan satu lagi kamu kena lukis gambar rajas sebab dan akibat. Contoh graf dan rajas sebab dan akibat cikgu dah bagi contoh.
So, kamu boleh ikut tapi kreativiti masing-masing lah. Maksudnya, sekarang ni dia memang takkan sama dengan jawapan sebab takkan sama dengan jawapan cikgu sebab kamu kena lukis sendiri dekat A4 paper. So, cikgu terimalah apa-apa pun jawapannya. Janji kamu ada buat dan hantar. Okay. So, itu untuk PB. Dan juga amali ni. Amali laporan bertulis ni. Okay, laporan senarai semak dan spesifikasi. So, buat hari ni, malam ni boleh start buka balik apa yang kena selesaikan dan buatlah. Sebab amali ni hanya berapa orang saja dah hantar. Dia simple sajalah, kamu jangan terlampau fikir complicated. Dia sangat simple dan kamu boleh hantarlah apa yang kamu rasa kamu dah berusaha untuk buat. Okay? So, amali ni, usaha dia cikgu tengok adalah cara kamu berfikir macam mana kamu nak isi dalam dia punya senarai semak tersebut. Senarai semak ni lah jadual ni. Okay? Dekat situ cikgu akan tengok cara kamu berfikir. Kalau nak ikut contoh, boleh tapi markah dia sikit lah. Markah dia hanya kepada format sahaja. Okay? Kalau dia punya kenyataan dalam senarai semak ni lain daripada yang lain, memang akan dapat full mark. Ya, itu cara cikgu semak lah untuk setakat ni. Okay, selesai untuk housekeeping. Sekarang ni kita pergi kepada skematik. Okay, minggu lepas cikgu dah secara sangat sekejap kan, 5 minit cikgu terangkan, so sangat cepat. Mungkin ada yang tak faham pun apa yang cikgu terangkan. So hari ini cikgu akan buka live wire dan kita akan buat sama-sama. Okay. So kita tengok kepada litas skematik yang pertama. Okay. So tugas kamu untuk yang ini, okay, kemungkinan masa amali nanti, PA amali. Okay, kenapa kita buat ni adalah salah satu adalah untuk kamu praktis buat litas skematik menggunakan software. Okay, sekarang ni cikgu nak dedahkan kamu kepada software yang simple. Okay, software ni kita hanya buat untuk simple skematik sahaja. Okay, kita takkan guna, lepas ni mungkin kita jarang gunalah. Cuma cikgu nak kamu tahu ada software yang memang digunakan untuk buat litas skematik supaya, sebab apa? Supaya nanti kalau ada apa-apa lepas ni ada assignment yang memerlukan kamu lukis benda ni, so kamu tahulah ada software yang boleh guna. Okay, selain daripada, selalunya cikgu ajar pelajar adalah Proteus. Tetapi Proteus dia sangat kompleks untuk kamu install dekat laptop dan juga kompleks untuk kamu belajar dia punya interface dia lain. Okay, interface dia sangat complicated sebab dia adalah level untuk diploma lah sebenarnya. Tapi untuk kamu, cikgu bagi yang simple sahaja iaitu menggunakan LiveWire. Okay, so kita akan buka daripada awal. Okay, buka daripada folder yang cikgu dah bagi dekat kamu. So dia akan keluar macam ni. So dia punya interface, kalau kamu tengok dekat sini sangat simple kan. Dia macam satu kertas lukisan yang besar dan ada dia punya galeri. Okay. Tapi kalau Proteus, okay, kalau kita cerita pasal Proteus lah, kalau Proteus, dia sangat banyak lah sebenarnya. Dia dekat sini, dia bukan hanya galeri yang ini sahaja, dia banyak jenis. Okay, dia banyak, komponen dia banyak. Dia bukan hanya komponen pasif, komponen aktif. Okay, dia banyak lagi jenis IC pun ada. Spesifik IC apa, memang dia sangat detail lah. Tapi untuk LiveWire, sebab LiveWire hanya fokuskan untuk melukis sahaja. Okay, dia boleh simulate. Okay, simulate tu maksudnya membuat simulasi. Maksudnya kamu boleh tengok berapa, macam mana current flow dengan voltage flow. Boleh, cuma sangat limited. Okay, dia tidak macam Proteus lah. So tak apa, kita akan belajar daripada simple sebelum kita pergi kepada Proteus. Mungkin tahun depan, mungkin sem depan, ataupun mungkin masa kamu masuk diploma nanti. Okay. So kita mulakan.
kamu akan tengok bila kamu buka Livewire akan tengok benda macam ni. Cikgu rasa semua orang dah try. Okay, misalnya kamu dah tertekan delete gallery tadi kan. Sebab gallery tu macam semak je dekat depan ni kan. So, kamu boleh ambil balik dekat view, dekat gallery ataupun control F2. Okay, ambil dekat situ balik lah. And then, kita tengok lita yang pertama. Okay, lita yang pertama adalah lita yang sangat simple iaitu kita ada bateri, kita ada perintang 330 ohm dan juga kita ada LED. So, kamu jangan tengok yang sebelah sini. Sebelah sini yang cikgu dah buat. Yang soalan dia adalah yang sebelah kiri ni. Okay, so cikgu akan letak side by side. Livewire tadi. So, yang pertama adalah kamu kena cari dia punya perintang. So, perintang adalah berada pada passive component, iaitu resistor. So, kamu just ambil, klik. Okay, klik dekat dia punya perintang, lepas tu letak. And then, yang kedua, caranya kamu ambil daripada gallery, kamu kutip dulu, kamu cari dulu. Baru lepas tu baru kamu susun. Okay. Yang pertama perintang, yang kedua adalah LED. LED adalah output, kan, output komponen. Kalau kamu rasa secara ragu-ragu, kamu boleh je buka setiap ni. Dia tak ada masalah pun. Okay. Output komponen, ini tengok dia ada audio, electromagnetic dan juga light emitting diodes ataupun LED. So ambillah LED biasa ni. Okay. And then kita ada battery. So battery dalam kategori yang mana? Semestinya adalah power supply. So ambillah bateri ni. Sama kan? Dia boleh juga macam bentuk dia lebih kurang. Cuma untuk Livewire kita kena tambah ground. Okay, cikgu memang tegaskan untuk kamu buat lita schematik dekat software memang wajibkan menggunakan ground. Okay, lepas tu kamu bolehlah rotate kan supaya dia lagi cantik. Buat sebiji macam ni lah. Rotate. Okay. So, and then boleh tukar nilai juga. 1K kan. So, sini boleh tukar 330. Yang K ni buang. Okay, jadikan dia kosong lah. And then number R1. Okay. So, nilai dia pun jadi 330. Yang ni pun boleh tukar dia punya label. Kan dia ada caption ni. So, boleh tambah caption dia. LED. Okay. So, kamu akan dapat satu komponen yang lengkap untuk kamu punya lita schematik. And then last kali adalah kamu kena sambungkan wayar. So, penyambungan wayar perlulah dari point ke point. Okay. Jangan tak bersambung lah. Okay, kalau dia macam ni, boleh susun cantik-cantik. And then boleh buat macam ni. Sekejap. Kalau tak okey, kamu boleh delete sahaja. Okay, dia sangat simple. Terus sama dengan ground lah. Ground kat sini. Okay. So, ini adalah satu lita yang lengkap. Okay, ada pelajar pernah dia buat something yang tak bersambung lah. Okay, bila tak bersambung, bila kamu buat simulation, okay, ataupun run ni, dia tak dapat di run. Okay, kalau run ni, kalau simple run boleh lah untuk Livewire. Contohnya kamu tengok dia ada lampu menyala ni kan. Macam tu boleh lah. Okay, tu gunanya run kat sini lah. Okay. So, itu adalah lita yang pertama. Kita tengok lita yang kedua pula. So, lita yang kedua dia hanya melibatkan komponen pasif sahaja.
So, ambil balik gallery, view, gallery. So, ambil power supply, battery. Lepas tu, perintang. Okay, perintang kita tahu passive component. Resistor 1, resistor 2, dan resistor 3. Okay. And then last kali, kita kena jangan lupa dekat power supply ambil ground juga. Okay, boleh letak dekat sini. So, kita akan susun ikut dia punya gambar soalan. Yang ni rotate, ni tak perlu. Yang ni rotate kan. Okay, lepas rotate, kita akan sambung. Okay. So, bila disambung, dia akan menjadi macam ni lah. So, last kali adalah kita akan tengok dia punya nilai ni. Okay, bateri 9 volt betul. R1, okay, ni jadi R2 lah. Sebab atas ni dah tadi R1. Okay. So, nilai ni tak penting. Yang penting, dia punya nama ni tak penting. R2, R3, R4 ni tak penting. Yang penting adalah kamu punya nilai. Okay, yang pertama dia lah 3K. So, ubah nilai dia pergi 3K. Okay, perintah yang kedua adalah 10K. Yang ketiga adalah 5K. Okay, so kamu akan dapat hasilkan lita yang sama, lita skematik yang sama. Okay, harap semua orang faham cara kamu buat. Okay, cikgu akan delete semua. So, cara buat dia sangat simple lah. Okay, lita seterusnya. Okay, kita ada satu LED dan juga satu perintang dan juga 2 LED. So, yang first kita kena cari adalah kita pergi view balik, kita pergi gallery ataupun control F2. Okay, and then pergi battery. And then ambil siap-siap ground. Okay, and then ada perintang dekat passive component. Ambil perintang 1. And then LED adalah output component. Mana output component? Yang ni. And then ambil LED. LED ada 2. LED 1 dengan LED 2. So, dah selesai kita punya komponen. Okay, lepas tu kita susun. Ataupun kita cantikkan lagi. Lepas tu, lepas kita macam dia punya kedudukan ni sesuai, baru kita sambungkan kamu punya lita. Okay, boleh ubah dia punya wayar tu macam mana sambungan. And then sini. Okay, lepas sambung, kita tengok nilai dia. V, bateri ataupun V dia adalah 5 volt. So, ni tukar. Pergi 5. Okay. R1 sama dengan 150 ohm. Yang ni 1 tambah 50. K dekat belakang ni, buangkan ataupun tekan arrow atas, arrow bawah. Tekan OK. So, dapatlah 150. Lepas tu, D1 boleh tambah dia punya caption. Jadi, LED 1. And then, caption yang kedua, LED 2. Okay, so dapatlah sebiji macam soalan. Okay, kalau kita buat simulate, so ada lampu dekat LED. Okay, ni gunanya simulation lah. Ataupun button run dekat atas ni. Okay, so itu adalah yang ketiga. Okay, yang keempat. Yang keempat dengan yang ini tadi lebih kurang lah. Cuma ini adalah bentuk parallel. Okay, yang ni tadi series. Yang ni parallel. Tak apa, cikgu akan tunjukkan. Delete semua. And then kita pergi view balik. Kita pergi gallery.
And then yang pertama, ingat ambil bateri dengan ground. Okay. Bateri, ground. And then ambil 3 resistor. 1, 2, 3. Okay. Mungkin kamu dah pandai lah buat sebab dia sangat simple. Okay, boleh sambungkan. Dia boleh sambung terus. Kalau nak cantik lagi, tinggikan dia punya tu. Kalau nak sama bentuk lah. Okay, and then pergi terus. Then pergi sambung ground. Bila dah sambung macam ni, okay, macam mana kamu nak confirmkan setiap perintang tu dah bersambung dengan wayar, dia ada tanda titik ni lah, ada point-point ni. Tu maksudnya dia dah bersambung. Kalau tak ada titik ni, belum bersambung lah. Aku rasa semua orang boleh nampak kot. Kalau tak nampak, boleh bagi tahu lah. Ini pun dah 100%. Okay. So, next adalah kamu kena ubah nilai dekat sini. So, yang ni 10K. Tambah kosong. 10K pun ada. And then yang kedua adalah 2K. Yang ketiga adalah 1K. So, dapatlah 1 liter selari. Okay. Liter perintang selari lah. So, kalau kamu tengok dekat soalan dia ada nombor ni. Okay. Yang tu tak perlu. Kamu boleh abaikan lah. Janji kamu dapat lukis liter skematik yang macam ni pun dah cukup memadai. Okay. So, yang simple. And then pergi ke seterusnya. Kita tengok dekat sini dia ada penambahan switch dengan kapasitor. Okay. So, cikgu delete semua lagi. So, pergi file. Pergi view. Gallery balik. And then first kali macam biasa. Kita kena ambil battery. And then ambil ground. Okay. And then switch. Okay. Mana kita nak dapat switch? Okay. Kamu boleh tengok dekat sini. Connector. Ada tak switch? Tak ada. Kalau tak ada boleh terus. Itulah. Soket pun tak ada. Okay. Kamu boleh main-main macam ni lah. So, switch adalah pada kategori input components. Okay, boleh tengok dekat sini. Push to make, maksudnya push button lah. Break to make, push button yang close. Okay. And then SPST switch. Okay, kalau tengok dekat sini, dia lebih kurang kan. SPST, maksudnya single pole, single throw. Maksudnya, kamu just tolak switch tu, dia akan okay. Bila kamu tak nak, kamu boleh angkat balik tu. Maksudnya SPST switch lah. So, pilih switch yang ni. And then dia minta perintang. Passive component, 1 perintang. And then passive component lagi untuk kapasitor. Sebab dia tak berkutub kan. So, kapasitor tidak berkutub lah. Kalau yang elektrolitik ni, dia berkutub. Okay. So, ambil kapasitor dekat sini. So, boleh sambung. Okay, yang ni tadi perlu ubah, rotate kan dulu. Ini sambung. 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 Okay, jadilah seperti gambar soalan. Okay. Sebaiknya kalau nak kemas, pastikan semua garisan tu lurus lah. Lurus macam ni. Exactly. And then, cek kepada dia punya nilai. 10K, yang ni ubah. 10. Yang ni 100 microfarad. Okay, just tambah 100. Yang ni berapa volt?
15 volt. Ini tukar pergi 15. So, kamu punya lita sama macam ni. Akan jadi macam ni lah. So, button ni hanya boleh ditekan apabila kamu tekan run. F9 ataupun F9 lah. Kalau kamu tekan F9, baru dia boleh tekan tutup buka untuk button. Untuk switch. Tekan button switch. Okay. So, jadilah dia punya skematik untuk soalan yang ni. Sangat simple kan? Just kamu cari dan kamu ingat di mana kedudukan pada galeri tersebut. Galeri dia pun tak banyak, so senang kamu nak carilah. Okay, cikgu delete. Okay, kalau kamu kalau kamu buat nanti jangan lupa save lah. Okay, sebab akan ada option print nanti. Print dia senang sajalah macam print Word. Okay, yang seterusnya adalah lita yang ada bateri juga. Okay, DC power supply. And then inductor. And then perintang. And then kapasitor. Okay, sama juga ini adalah passive component. So, view balik, pergi gallery. Kita tengok apa yang ada macam ni. Kita pergi power supply. Okay. So, yang V2 ni adalah bukan apa ni? Bukan bateri. Okay. Yang ni bukan bateri. Sebab kalau bateri dia ada garis macam ni. Garis pendek. Panjang pendek. Tu bateri. Kalau macam ni dia lain sikit lah. So, dia adalah DC voltage source. Okay. Bukan AC. AC dia ada gelombang. Tu AC. Kalau DC dia straight line sahaja. So, kalau V2 ni, dia adalah DC. Okay, kalau dia AC, dia akan bentuk gelombang. Macam tu kamu nak bezakan. So, just select DC voltage source. Okay, and then kita pergi ke inductor. Jangan lupa ground. Benda yang penting kamu ambil dulu. And then pergi inductor. Inductor dekat passive component juga. Kapasitor, inductor. And then pergi perintang, resistor. And then pergi kapasitor. Okay, so apa yang boleh rotate, kamu rotatekan dulu. Okay, ikut saja bentuk dia lah. Contohnya ni ke bawah kan, so kamu pun ikut rotate ke bawah lah. Okay, and then sambungkan. Ini dah bersambung. Dia sambungkan yang ni. Last sekali sambungkan yang ni. Okay, so semua komponen sudah bersambung. Lepas tu tengok dia punya nilai. Okay, kalau ni 3 Henry. Ada J ni, kita abaikan J. Kita ambil 3 Henry sahaja. 3 Henry. Okay, and then kita ada sepatutnya dia 10 millihenry. Okay, 10 millihenry. So, 10 millihenry dekat sini. And then ini adalah 4 ohm. 4 ohm. And then kita ada 10 micro. So, dapatlah 1 lita. Okay, ni lagi belum ubah. Dia punya voltage source. Ini adalah 10 volt. So, ubah 10 volt. So, jadilah 1 lita. Okay. So, lita kamu akan jadi macam ni lah. So, next adalah okay, ini lebih complicated.
Okay, apa yang cikgu risaukan, nanti masa soalan dia akan minta kamu lukis benda-benda yang macam ni lah. Cikgu harap dia hanya minta benda-benda simple. Tapi kita juga perlu bersedia untuk dia tanya benda yang complicated. Okay, yang ni adalah contoh lita yang complicated di mana dia ada IC LM386 ni. Dan juga dia ada audio jack. Dia ada perintang boleh laras dan juga speaker. Okay. So tak apa, kita delete dulu semua. Okay, first kali adalah kita ambil IC. Mana nak ambil IC, kamu boleh view lagi tadi, gallery. Okay. So harap semua orang boleh ingat macam mana nak dapat IC ni. So IC pergi connectors. Okay, pergi connectors. And then kita akan jumpa single inline, dual inline, terminal blocks dan juga socket. Okay. So yang paling sesuai untuk IC sebab dia memang tak ada IC LM386. Dia hanya ada gambar sahaja. So kamu just ambil dual inline. Okay, dual inline maksudnya dua-dua lah. Dua-dua ada kaki, ada pin. Okay. Kalau single inline, satu saja part dia ada pin. Kalau dual inline, dia ada dua-dua. Bahagian tu ada pin. Okay. Lepas tu ada terminal blocks. Terminal blocks ni untuk menyambungkan something lah. Okay, kalau yang real punya. And then socket. Okay, yang paling sesuai sekali adalah dual inline. So, kira berapa ada kaki ni? Ada 8 kaki kan? So, pilih add pin dual inline. So, kamu akan dapat yang macam ni. Okay, untuk IC LM386. Lepas tu, apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh tekan dekat dia punya label ni. Caption dia, LM386. So, kamu pun dah sama. Akan menghasilkan suatu benda yang sama lah. Sebab sekarang ni kita hanya fokuskan untuk lukis. Okay? Bukan fokuskan untuk simulate. So, lepas tu adalah view balik. Dan pergi ke gallery. First kali kamu nak cari VR1. Kalau tengok VR1 adalah perintang boleh laras. Okay? So, pergi kepada passive component. Pergi kepada potentiometer. Okay? Nama English dia potentiometer lah. So, bolehlah letak dekat sini. Okay? So, yang ni boleh adjust lah. Maksudnya, kalau kamu ingat balik komponen yang boleh pusing-pusing tu, perintang yang boleh pusing-pusing, kalau dalam bentuk skematik, inilah dia. So, dia boleh adjust dia punya nilai. 5%, 0% ke, ataupun 100%. 100% maksudnya pusing kepada maksimum lah. Kalau 0%, pusing kepada paling minimum. Okay. And then next adalah audio jack. So, audio jack pun tak ada dekat gallery. So, boleh cari guna connectors. Okay. So, connectors apa yang sesuai? Kalau audio jack, kamu boleh tengok dia ada dua kaki. Satu kaki dekat sini, sambung dekat VR1. Satu kaki sambung dekat IC. So, pilihlah yang boleh bersambung dua, yang ada dua kaki lah. Kalau single inline, sama ada kamu nak pilih single inline ataupun terminal blocks pun boleh. Okay, cikgu pilih single inline yang ada dua kaki. Akan letak sini. Ini adalah sebagai cikgu punya audio jack. Di mana cikgu akan sambung audio jack lah. So, boleh tukar caption audio jack. Okay. So, kaki pertama sambung sini, kaki kedua sambung ke pin 2 nantilah. Okay, and then kita ada positive power supply. Pergi ke power supply. And then positive, just ambil sama bentuk dia macam ni lah, voltage rail. Okay, so ambil. Rotatekan dia. Okay, and then kita ada
kapasitor. Pergi kepada passive component, kapasitor. So kalau tengok dekat sini dia ada color, satu putih, satu hitam. Maksudnya dia pakai electrolytic capacitor. So electrolytic. And then last sekali adalah speaker. Speaker dekat output components. Mana output components? Yang ni. Okay. So ambil loudspeaker. So padam dia punya, kita punya view. Okay, so komponen dia agak besar sikit lah. Tak apa, kita boleh pakai. Kita ikut sebiji macam soalan. Okay. Susun macam ni. And then audio jack, VR1. Okay, kira semua komponen dah cukup. Baru kita buat penyambungan. So, kaki ni kita sambung ke sini. Yang kedua adalah kaki kedua audio jack kita sambung pergi ke pin nombor 2. So, kaki ni pergi ke pin nombor 3. And then, kaki keempat sambung. Okay, kita lupa lagi satu tadi adalah ground. Okay, sebab ni ada ground kat bawah ni. Okay, view, gallery, pergi kepada power supply, ground. Okay, so ni kita delete balik. So kaki kedua ni pun pergi dekat ground. So terus pergi dekat ground. Ni dia bersambung. Pergi sini sikit lah. Okay, ini pergi kaki nombor 3 tadi. Okay. Kaki nombor 3. Okay. And then kaki nombor 2 sambung dekat audio jack. Ini kaki nombor 4 pun sambung dekat audio jack. Pergi ke ground. Okay. And then sambung juga kaki ke-6 pergi 9 volt. 100 ohm sambung pergi kaki nombor 5. Lepas tu sambung pergi speaker. Speaker sambung pergi ground. So kamu akan dapat satu skematik yang sama macam soalan ni. Okay. So soalan ni tidak boleh di run. Kamu tak boleh run lah sebab kita pakai connector. Okay. Salah satu kelemahan connector, kita memang tak boleh tengok apa-apa. Kalau kita tekan, tak ada benda lah yang kita nak tengok sebenarnya. Cuma mungkin ada animasi yang tak ada kegunaan lah. Okay, contohnya ada color hijau ni kan. Color hijau ni tak ada bagi makna apa-apa pun. Okay. So, yang ni selesai untuk gambar rajah yang ini. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah membuat lita power supply. Okay. So, macam mana nak buat lita power supply? Okay, sama macam ni lah kat bawah ni. Okay. So, cikgu delete semua dulu. And then ambil kotak view. Gallery. Okay, yang pertama adalah ambil dari tepi ni lah. Transformer. Okay, transformer ada pada passive component, inductor. Okay, inductor, transformer. So kalau kamu tengok dekat sini dia ada satu line sahaja kan, tapi yang dia bagi hanya 2 line. So kamu hanya pakai line dekat atas ni sahajalah. Yang satu dengan 2. Yang bawah tu tak perlu pakai. So satu ni positif, yang ni ground.
ataupun kosong. Okay. Yang ni tak perlu pakai sebab ni adalah value negatif. Positif, kosong, negatif. Okay. And then kita ada diode. Okay. So pergi dekat pasif. Bukan pasif. Dekat integrated bukan. Logic gate bukan. Input component bukan. Passive bukan. Discrete. Okay, dekat discrete semiconductor. Okay. So ingat dia punya diode ni, gabungan diode adalah dekat discrete semiconductor. Kalau kamu nak pakai diode satu-satu pun boleh. Kalau kamu nak pakai bridge rectifier pun boleh. Maksudnya gabungan diode tadilah. So select bridge rectifier. And then kita ada komponen kapasitor, elektrolitik. Pergi balik dekat passive component, kapasitor, elektrolitik. Okay. And then next adalah 7805. Okay. So 7805 pergi dekat IC. Tak ada IC. Power supply. Okay. So pergi dekat power supply, pergi dekat regulation, pergi dekat voltage regulator. Sebab 7805 adalah salah satu IC voltage regulator. Dia regulate lah, dia tukar value IC tersebut. So dapatlah kamu 7805. Okay, dia memang dah ada nilai dekat sini lah. And then next adalah apa ni? Kapasitor lagi. So pergi dekat kapasitor, passive component, kapasitor elektrolitik, letak dekat tepi. Okay. So last adalah second last, jangan lupa ground. Okay, ground ke tepi. And then kita punya connector. Okay, rail tadilah. So yang ni, kenapa dia letak dekat sini adalah menunjukkan nilai dia lah. Okay, dia nak tunjuk dekat hujung ni adalah 5 volt, dekat bawah ni adalah 0 volt. So kamu boleh ambil voltage rail dan 0 voltage rail. Okay. So dah siap ambil. So kita zoom outkan sikit supaya boleh nampak semua. Okay, kalau nak zoom out, caranya adalah kamu tekan dekat zoom tool ni. Okay. Kalau kamu left click, kamu akan zoom in. Kalau kamu right click, kamu akan zoom out. Okay, itu cara dia lah. And then, kalau nak disable zoom, tekan dia punya select tool ni balik. And then, kita boleh susun kita punya komponen. Macam kita buat tu lah. Macam kita buat letak. So, ni susun sama. Lepas tu, apa yang boleh di-rotate, boleh rotatekan. Boleh letak atas sikit. Okay, kalau tengok dekat sini, belakang dia kosong. Belakang dia tak ada sambungan apa-apa kan. So, biarkan. Okay, macam mana nak buat dia punya label ni? Kita tekan dekat sini. Kita tulis 20 Vin. Okay. So, bawa pergi sini. So, kamu akan dapat dia punya itulah. Caption dekat sebelah sini. T1 letak dekat atas supaya dia sama. Okay, and then kita buat sambungan. Sambungan dekat sini. And then hujung ni pergi
sini. Ini pergi dekat in. Dan si satu sambung dekat sini. Okay, and then sambung yang lain. Out sambung dekat C2. Water shell sambung dekat hujung dia. And then yang bawah semua sambung dengan ground. Ini sambung dekat. Okay. Ini sambung dekat sini. Okay, kamu boleh cantikkan kamu punya diagram lah. Histogram kat sini. Okay, so kamu akan menghasilkan satu skematik data power supply yang lengkap lah. Macam ni. Okay, berdasarkan gambar rajah yang diberikan. Okay, cikgu harap dia tak come up with this. Okay, kita lupa ref ni. Ref ni sama dekat ground. Okay, reference. Okay, so kamu punya gambar rajah akan seperti ini. So 7805 keluaran dia sepatutnya adalah 5 volt. Okay, yang bawah ni adalah 0 volt. Okay. So basically inilah cara macam mana kamu nak buat. Okay, macam mana kamu nak select daripada tools LiveWire. Sangat simple. Okay, berbanding dengan software lain. Okay, nanti kita akan buat software lain lah, tapi bukan untuk SEM ni. SEM akan datang. Kita akan buat banyak software yang kita akan gunakan sebagai elektronik ni lah. Kalau kamu masuk diploma nanti, kalau kamu masuk SEM 3 memang ada juga software. Semester 4 akan lagi guna software iaitu software PLC. Okay, so banyak lagi lah. Dia banyak lagi jenis. Kalau diploma nanti ada lagi software Proteus, Multisim, and then kita akan ada AutoCAD, macam-macam lah yang kita boleh belajar. So sangat menyeronokkan lah kalau kamu berusaha berjaya untuk masuk ke diploma nanti. Okay, so boleh belajar rajin-rajin ya, start daripada sekarang. Okay, so itu sahaja. Cikgu stop share sekejap. So itu sahaja untuk minggu ini. Sekejap, cikgu print screen. Siapa yang hadir? Sekejap. So itu sahaja untuk minggu ini. Cikgu harap semua orang boleh catch up untuk LiveWire. Sangat simple dan boleh sesiapa yang ada laptop dekat rumah dah boleh start buat. Dah boleh start praktiskan diri sendiri. Terutamanya untuk cari komponen dekat galeri tersebut. Okay? Sebab kalau mungkin dalam masa exam nanti kamu terlampau orang kata terlampau nervous. Kamu dah tak tahu macam mana nak cari kan. So, benda yang paling penting sekali adalah kamu cari di mana lokasi komponen tersebut berada. Contohnya kalau passive komponen dekat mana, kalau resistor dekat mana, kapasitor dekat mana, induktor dekat mana, bateri dekat mana. Okay? Benda tu kamu kena praktis. Okay? Memang kita tahu buat dia macam senang, cuma kita cari komponen tersebut. Kalau kamu tak praktis, kemungkinan kamu akan blur tu sangat tinggi lah. Okay? Bila blur akan ambil masa ataupun kamu
terus tak tahu apa nak buat. Okay. So caranya adalah sentiasa praktis lah buat live wire ni. Okay. So untuk kemungkinan untuk PA amali nanti, live wire ni hanya satu part sahaja. Okay. Part lain yang kamu kena buat adalah kamu kena install printer. Okay. Lepas install printer, kamu kena buat maintenance printer tersebut. Di mana kalau cikgu tak silap, cikgu Lida ada ajarkan macam mana nak check ink dia, macam mana nak clean. Okay. And then first kali kamu kena tahu install, and then kamu kena tahu maintenance. Maintenance maksudnya kamu kena pandai clean, kamu kena pandai apa ni? Clean lah, clean dia punya apa tu ink tu kan. And then macam mana nak print, nak make sure ink printer tu okay. And then second part, dia akan minta kamu buat litas skematik pada software, iaitu kita pilih LiveWire sebagai software. And then bila kamu dah lukis dekat software tersebut skematik, mungkin dia akan bagi gambar raja skematik. Okay, bila dah berjaya lukis, kamu akan kena print. Okay, kalau print, lupa cikgu nak cakap tadi, kalau print, cikgu share sekejap. Kalau print, just tekan button print sahaja. Okay, dia sangat simple. Just tekan button print, and then pilih printer yang ada, lepas tu tekan OK. Okay, itu saja untuk print lah. Okay, kalau properties ni memang, ataupun kamu kena select properties dulu. Document size dia adalah A4 lah, sebab kamu kena, apa ni? Kamu kena print dekat kertas A4 kan. So, document size A4, tekan OK, and then print sajalah. Okay, so sekali lagi, lepas kamu siap buat gambar rajah ni, litas skematik ni. Okay, lepas habis siap litas skematik, tekan button print, sini, print, and then select printer, contohnya cikgu ada Epson sekarang ni, okay, Epson, and then klik properties, document size, pastikan document size adalah A4, okay, and then landscape atau portrait dia samalah. Kalau landscape pun boleh, kalau portrait pun boleh. Cikgu nasihatkan landscape supaya lebih supaya lebih cantik. And then tekan kalau nak print preview pun okay. Kalau tak perlu pun okay. Tekan okay, lepas tu tekan okay, and then dia akan print lah. Okay. So dia akan pergi kepada printer tersebut. Okay, kita tengok balik macam mana print tadi. Print, properties, document size A4, pergi kepada landscape. Cuba tengok print preview. Oh, tak dapat tengok. Okay, tak apa. Nanti kita akan try lah sebelum masa bersemuka. Harap-harap ada sempat masa untuk bersemuka nanti. Okay. So, cikgu rasa itu saja untuk kelas hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyakan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Rasanya tak ada apa-apa masalah ataupun soalan. Jadi, cikgu minta tolong apa ni? First tadi, tolong lengkapkan PB kepada yang belum. Kuis 1, kuis 2, ujian bab part 1, 2, 3 dengan amali 1. Lengkapkan semua PB, hantar dan supaya cikgu boleh key in markah kamu. Harap semua orang dapat markah yang cemerlang lah. Okay, supaya nanti kamu pergi PA pun dalam hati yang senang. Kamu tak perlu, bila dah bersemuka nanti, kalau bila bersemuka nanti, sesiapa yang dah lengkap PB masa sekarang ni, kamu tak perlu hadir untuk kelas tambahan. Okay, itu yang paling pastilah. Kamu boleh duduk dekat asrama, buat kerja kamu. Okay, sesiapa yang belum lengkap PB, memang cikgu akan wajibkan datang kelas tambahan lah. Macam saya lepaskan hari Sabtu tu ataupun masa-masa cikgu akan ambil lah masa-masa kosong tu untuk lengkapkan PB kamu. Tapi kalau kamu dah selesai, semua PB dah lengkap, memang kamu boleh relax lah, kamu boleh fokus untuk PA amali dan teori sahaja. Okay? So itu yang pastilah, cikgu tak akan kacau kamu.
Kalau PB kamu dah lengkap, cikgu takkan kacau masa kamu berehat waktu hujung minggu ataupun bila-bila waktu kamu free, cikgu takkan kacau. Kecuali kalau PB kamu tak siap, memang cikgu akan carilah. Okey, itu sajalah untuk minggu ini, minggu ke-14. Okey, minggu depan mungkin kita akan buat sedikit soalan, review soalan ulang kaji. Okey, soalan tu bukan soalan tu bukan PB ya. Maksudnya kamu tak perlu buat kat rumah apa semua, tak ada. Kita dah tak ada soalan PB dah. Yang last kali adalah ujian part ketiga tu sahaja. Okey. Lepas ni kita akan hanya buat ulang kaji sahaja untuk soalan teori persediaan untuk PA. Sekarang pun cikgu dah start untuk persediaan untuk PA lah. Okey. So itu sahaja minggu ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada tadi kan cikgu dah tanya. Okey. So, terima kasih kepada yang dah hadir, iaitu seramai 12 orang. Okay, kamu memang pelajar yang sangat baik sebab setiap minggu cikgu nampak orang yang sama. Okay, tak apa, mungkin yang lain tu juga berusaha untuk masuk, cuma ada kekangan yang kita tak tahu. Okay, tak apa, cikgu harap kamu sentiasa berjaya lah. Kamu akan berjaya dan kita akan jumpa sampai habis diploma nanti. Okay, itu ya doa cikgu untuk kamu lah. Okay. So itu saja. Terima kasih dah boleh left kelas. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu. Okay. Cikgu nak tanya sikit boleh Ya. cikgu? Tanya apa? Pasal amali yang cikgu suruh buat tu, saya dah buat dari tu. Mungkin cikgu belum listkan nama saya lagi. Oh, tak ada dalam tadi tu kan? Okay. Nanti cikgu tengok balik. Okay. Okay. Tapi dalam list WhatsApp dah ada kan? Cuma dalam folder tu cikgu boleh simpan. Okay. Noted. Okay. Dah boleh left, Syazwan.